Assalamualaikum. Hari ini Kementerian Pendidikan Malaysia dah keluarkan manual pengajaran dan pembelajaran di rumah. Okey, kandungan dia ada pengenalan, definisi, operasi, objektif, pendekatan dan kaedah pengajaran dan pembelajaran di rumah. Okey, mari kita tengok pengenalan dia. Tujuan manual ini adalah untuk membantu guru melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di rumah sebagai alternatif pembelajaran norma baharu. Semua murid boleh akses pada pendidikan. Okey, walaupun tidak dapat hadir ke sekolah, murid dapat mengikuti pendidikan. Sebab itulah manual ini dikeluarkan untuk guru-guru. Okey, PDPR ialah PDP yang dilaksanakan di rumah atau pusat komuniti atau di mana-mana lokasi yang bersesuaian. PDPR boleh dilaksanakan dalam talian dan atau luar talian atau offsite dengan berstruktur dan terancang. Objektif dia untuk panduan kepada guru untuk melaksanakan PDPR secara berstruktur dan terancang, dan murid mengikuti PDPR secara optimum. Okey, pendekatan PDPR dalam talian, cara belajar dia mesti ada capaian internet dengan menggunakan peranti, belajar secara real time. Okey, tempoh untuk prasekolah 1 jam, rendah 1 jam hingga 2 jam, menengah rendah 2 hingga 3 jam, menengah atas 3 hingga 4 jam. Antara medium yang boleh digunakan ada 5: Cikgu Tube dan aplikasi media sosial Google Meet atau Microsoft Teams, e-permainan, video, klip audio, e-buku, rakaman video atau tugasan dalam talian. Pendekatan PDPR luar talian, murid belajar menggunakan peranti seperti komputer, komputer riba, tablet atau telefon pintar tanpa capaian internet. Pendekatan secara offsite, tempat premis diisytiharkan sebagai pusat pemindahan sementara akibat bencana atau wabak, pusat komuniti. Itu berdasarkan surat siaran Kementerian Pendidikan Malaysia bilangan 8 2016. Kaedah PDPR menggunakan modul. Perkara yang perlu ada di dalam modul ialah sasaran, tajuk atau tema modul, objektif, tempoh pelaksanaan, nota berkaitan tajuk modul, aktiviti relevan topik PDP dan pentaksiran. Kaedah PDPR berasaskan projek, dilaksanakan mengikut mata pelajaran ataupun gabungan beberapa mata pelajaran. Pelaksanaannya adalah seperti berikut: beri tajuk kepada murid, membimbing murid untuk mengenal pasti kaedah, menyiapkan projek yang diberikan, bimbing murid untuk mengenal pasti bahan, peralatan dan kos yang diperlukan, menentukan jangka masa menyiapkan projek, membimbing murid menyelesaikan projek, membentangkan hasil projek dan membuat refleksi tentang proses penghasilan projek. Peranan guru, menyusun semula rancangan pengajaran tahunan berdasarkan dokumen standard kurikulum dan pentaksiran dan takwim persekolahan yang berkuat kuasa, merancang RPH berdasarkan RPT yang telah disusun dan jadual waktu PDPR supaya kandungan kurikulum dapat disampaikan secara optimum. Yang ketiga, menentukan kaedah penyampaian yang fleksibel mengikut situasi semasa dengan mengambil kira sumber yang ada pada murid. Keempat, menyediakan bahan yang mudah didapati, diakses dan bersesuaian dengan kaedah PDPR yang digunakan. Memastikan murid mendapat tugasan, latihan yang dirancang oleh guru menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran seperti kuis, tugasan, latihan dan projek untuk menentukan pencapaian murid. Mengadakan perbincangan dengan ibu bapa, penjaga untuk menyokong pembelajaran murid di rumah dan merekod penglibatan murid dalam PDPR menggunakan kaedah yang bersesuaian. Ini peranan pentadbir, memastikan perancangan dan pengurusan PDPR dilaksanakan dengan teliti, cekap dan berkesan untuk mengelakkan pertindanan masa antara mata pelajaran dan lambakan tugasan latihan kepada murid. Mengatur jadual pembelajaran yang fleksibel bagi menguruskan aktiviti PDPR yang berkesan.
dan memantau PDPR yang dijalankan dan memberikan sokongan yang bersesuaian kepada guru. Peranan ibu bapa penjaga membantu anak-anak jagaan mendapat maklumat berkaitan sesi PDPR ataupun arahan, tugasan, kerja rumah yang diberikan guru, dan membantu anak-anak jagaan mengakses Delima, TV Pendidikan, EduWeb TV dan Cikgu Tube. Okey, penutup, manual PDPR ini merupakan panduan kepada guru untuk melaksanakan PDPR secara berstruktur dan terancang supaya murid dapat mengikuti PDPR secara optimum. Kejayaan PDPR murid memerlukan sokongan semua pihak, iaitu KPM, JPN, PPD, sekolah, guru, ibu bapa, penjaga dan komuniti. Sekian, terima kasih.